Tuan-tuan dan puan, yang pertama tadi adalah mereka menjadikan topik berkaitan dengan gay itu satu perkara yang normal. Sebenarnya kita sebagai Muslim antara yang membenarkan perkara ini berlaku. Kerana tak kala perkara ini keluar, kita tidak cukup lantang untuk bersuara menentang kemaksiatan ini. Hari ini, tuan-tuan dan puan, nanti saya akan sambung. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, masih belum terlambat, kita perlu menjadikan topik berkaitan Islam, dakwah. Dan sepatutnya tuan-tuan dan puan, saya hari ini saya tak perlu nak bercakap tentang dakwah tugas kita. Tahu kenapa? Sebab sepatutnya setiap umat Islam dia dah tahu dakwah itu tugas mereka. Setiap umat Islam sepatutnya dah tahu. Yang perlu dikongsikan adalah perkara yang mungkin mereka tidak tahu. Tuan-tuan dan puan, saya hari ini sepatutnya saya tak sepatutnya bercakap tentang dakwah tugas kita semua. Kerana sepatutnya kita dah tahu. Contoh, tak perlulah seorang ustaz ataupun seorang penceramah datang ke sini nak cakap, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni Muslim, wajib solat 5 waktu. Dia sepatutnya dah tahu dah. Solat 5 waktu tu sejak kecil dia dah tahu dah. Masalah kita tidak membudayakan benda itu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Kita rasa sensitif sebab kita tak bercakap. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena membiasakan untuk bercakap tentang Islam. Promosikan Islam. Sikit-sikit promosikan Islam. Jangan malu dengan keislaman kita. Berbangga dengan segala aspek yang telah dibawakan oleh Islam kepada kita. Kemudian tadi yang kedua saya dah sebut bahawa memaparkan golongan LGBT ini sebagai mangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak apa yang menariknya? Yang menariknya, sebelum 1973, American Psychiatric Association (APA) telah meletakkan LGBT ini, golongan LGBT ini sebagai golongan yang memiliki penyakit mental. Tetapi pada 1973, mereka telah keluarkan golongan LGBT ini daripada senarai, tanpa apa-apa kajian saintifik. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, hari ini mereka menjadikan, mereka inilah mangsa. Mereka ini sebenarnya mangsa kejadian. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bukan mangsa diskriminasi, tetapi mereka sendiri memangsakan diri sehingga tuan-tuan dan puan-puan, mereka menjadi mangsa kepada nafsu mereka sendiri. Itu yang berlaku sebenarnya. Jadi sebenarnya hari ini apa yang mereka berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dia akan masuk ke dalam poin yang ketiga. Iaitu mereka akan menjadikan sesiapa yang bersuara melindungi hak LGBT, walaupun mereka itu bukan golongan LGBT, mereka akan jadikan orang itu ataupun kumpulan itu sebagai hero. Saya bagi contoh. Seorang individu bernama Nisha Ayub. Mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal. Tak kenal tak apa. Dia antara peneraju sebuah NGO yang bernama Justice for Sister. Keadilan untuk sister tu lah. Sister kanak wanita lah. Tapi dia bukan sister, dia brother. Dia hanya cuma buat pembedahan untuk ubah jantina. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak apa yang berlaku? Pada beberapa tahun lepas, Negeri Sembilan, Jabatan Agama Negeri Sembilan telah membuat tangkapan ke atas beberapa maknya yang berkelakuan dan berpakaian tidak sopan, dan mereka dikenakan hukuman. Dan akhirnya kes ini dibawa kepada kes Mahkamah Rayuan Persekutuan, dan akhirnya mereka menang kes itu ke atas Jabatan Agama Negeri Sembilan. Dan selepas itu, tahu tak apa yang berlaku? Nisha Ayub dijulang sebagai wira. Nak dekat sikit dengan Kelantan. Tuan-tuan dan puan masih ingat tak? Tahun lepas, tak silap saya, tahun lepas, di mana apabila Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan mengatakan bahawa, ini saya bagi contoh yang kaitan, mengatakan bahawa ada perancangan untuk mengislamkan semua orang asli menjelang 2030, ada tak suara yang membantah? Siapa yang membantah? Siti Kasim. Tak apa sebut je nama dia. Saya dah saman dia 2 juta. Tunggu perbicaraan je. Siti Kasim. Tapi kita lihat sebentar, tuan-tuan dan puan, apa hak dia untuk mempertikaikan
apa yang dilakukan oleh Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Sebab yang digunakan wang itu adalah wang zakat orang Islam, bukannya wang dia. Kedua, bukankah telah tertakluk di dalam perlembagaan negara, perkara 11 kurungan yang ketiga, bahawa umat Islam boleh menyebarkan agama mereka kepada orang lain. Betul ke tidak? Kalau dia mempertikaikan perkara yang telah dipersetujui dalam perlembagaan negara, persoalannya, kenapa pula dia berdiam diri tak mempertikaikan Christian missionary yang masuk ke dalam kampung orang asli yang telah ada pun orang Islam, lalu cuba memurtadkan orang Islam yang berada di kampung orang asli yang jelas bertentangan dengan undang-undang negara. Kenapa dia berdiam diri? Betul ke tidak? Lalu apa yang media buat? Media julang dia sebagai hero. Betul ke tidak? Lalu kita yang bersuara mempertahankan perlembagaan negara, kita ini yang dikatakan sebagai apa? Kita inilah pemangsa. Kita inilah yang ekstrim. Betul ke tidak? Itu taktik mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu mereka akan meletakkan golongan LGBT ini buat mereka nampak cool, hebat, moden, high-tech, pandai, intellectual. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ini yang mereka letakkan. Dan awal tahun ini, GLAAD, satu kumpulan yang mempromosikan LGBT ini di Amerika Syarikat, mereka dengan bangganya telah mengumumkan kejayaan mereka. Apa kejayaan mereka? Bayangkan 1989 mereka buat perancangan ini. Awal tahun ini mereka umumkan kejayaan. Apa kejayaan mereka? Mereka mengumumkan dengan bangganya dalam satu majlis, mereka mengumumkan bahawa kita telah berjaya untuk mewujudkan sekurang-kurangnya 10% karakter ataupun watak di dalam semua filem Hollywood. 10%. Tuan-tuan perasan tak? Sekarang filem-filem dari Hollywood, dalam setiap filem mereka pasti akan ada karakter yang menjurus kepada LGBT. Kebetulan Perancangan mereka 10%. Dan tahu tak apa yang mereka kata? Dalam majlis yang sama, mereka kata untuk 2020 ke 2030, perancangannya adalah untuk menjadikan sekurang-kurangnya ada 20% watak adalah LGBT dalam filem Hollywood. Hebat ke tidak? Perancangan mereka rapi, tuan-tuan dan puan-puan, bukan main-main. Dan ini apa yang mereka nak buat. Mereka nak nampak, orang yang gay ni pandai. Walaupun mereka gay tapi pandai. Maksudnya gay ni tak semestinya bodoh. Apa maksud dia? Maksud dia sebenarnya adalah nak bawa kepada langkah mereka yang kelima, step mereka yang kelima, iaitu sesiapa yang mengkritik dan mengecam LGBT ini, mereka ini perlu diletakkan dan dijadikan satu model kebodohan dan kebangangan. Betul ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini kalau kita kritik LGBT, kita akan dipanggil sebagai apa? Homofobik. Iaitu orang yang takut kepada golongan gay, LGBT. Wahai mereka lupa, mereka wujud di dunia pun kerana hubungan seorang lelaki dan seorang perempuan, bukan kerana hubungan dua lelaki dan dua perempuan. Allah cipta, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, telah kami ciptakan kalian daripada seorang lelaki dan seorang wanita. Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Tapi mereka fight for itu. Jadi itu yang kelima. Yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang mereka nak? Mereka nak melobi kerajaan waktu itu untuk apa-apa NGO yang menyokong dan bersimpati dengan gerakan LGBT ini, mereka dijadikan sebagai satu pergerakan yang sumbangan yang diberikan kepada pergerakan itu dibolehkan pengecualian cukai, supaya mereka boleh mendapatkan lebih banyak dana daripada syarikat korporat yang bersimpati dengan pergerakan mereka. Dan selepas dapat dana tu, apa mereka nak buat? Mereka akan ulang balik yang 5 tadi. Nampak tak simple kan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah kongsi 6. Apa kaitan dengan topik ni sebenarnya? Bro ni dia bawa jauh lah. Tak bawa jauh. Tuan-tuan dan puan-puan, 1989, golongan ni banyak, ramai ke sikit? Sikit kan? Tapi hari ini, mereka ramai ke sikit?
Tak ramai, sikit, masih sikit. Tuan-tuan dan puan tahu tak, di Australia, negara yang hari ini mengizinkan perkahwinan sejenis, mengikut bancian, lebih daripada 60% rakyat mereka tak bersetuju. 60 lebih peratus rakyat mereka tak bersetuju dengan perkahwinan sejenis. Tak bersetuju. Tetapi kenapa negara itu membenarkan? Kerana ada golongan yang sangat minoriti ini yang asyik mendesak untuk membuat polisi.